Nadia, tarik saya naik. Nadia, apa awak buat? Awak masih tak nampak? Hari ini hari kematian awak. Buat rosakkan punca rezeki aku? Awak berdua dah lama bersekongkol. Sayang, aku memang orang pengurus Farid. Awak cuma penyelia kecil. Kenapa nak masuk campur sangat? Memang cari mati. Bangunan ini tak ikut piawaian. Kalau ada apa-apa, kita semua masuk penjara. Yud sebagai pengurus projek, salah guna bahan binaan bermutu rendah, makan sogokan. Ini bukan sahaja langgar peraturan syarikat, ini jenayah. Dengar sini. Di sini aku yang berkuasa. Nadia, aku yang perkenalkan awak masuk syarikat. Bagi awak pengetahuan kualiti, jaga kewangan. Awak balas aku begini. Jawatan dia aku yang bagi. Awak si penyelia kecil. Siapa awak? Hakim Zulkifli, pergilah mati dengan tenang. Asalkan awak mati, tak akan ada sesiapa boleh ancam kami lagi. Awak tunggu di sini. Jadi makanan kelawar. Memang patut mati awal. Yuk berdua akan dapat balasan. Bukankah aku digigit mati oleh kelawar? Ini perjalanan ke tapak bina untuk pemeriksaan. Hakim, ada apa? Ketua Eksekutif Sarah, bukankah Puan juga digigit mati oleh kelawar? Kelawar apa? Awak bermimpi ngeri ke? Hakim Zulkifli, apa awak merepek ni? Ketua eksekutif Sarah masih muda lagi. Awak nak sumpah dia mati ke? Cepat minta maaf pada CEO Sarah. Kenapa aku ada teman lelaki macam awak? Aliran tunai syarikat putus. Dan satu lainnya mesti hidupkan semula bangunan terbengkalai ini. Sesiapa tak layak, keluar terus. CEO Sarah, bangunan terbengkalai ini, kualitinya tiada masalah. Memenuhi piawaian untuk sambung kerja. Asalkan kita hidupkan projek ini, bonus akhir tahun korang naik 3 kali ganda. Dan khas 30 juta ringgit. Peluang lagi untuk kantoi duit. Tak boleh pergi ke tapak binaan. Ada kelawar penghisap darah di sana. Hakim, awak ni dah gila ke? Kalau tak pergi tinjau, macam mana nak sambung kerja? Yoko nak tanggung kalau syarikat bankrupt? Hakim, kalau terus kacau, awak kena keluar. CEO Sarah, memang ada kelawar di sana? Diamlah awak. Cakap lagi aku campak awak ke bawah. CEO Sarah, saya turun tengok. Itu kelawar, cepat lari. Hakim, tak boleh awak tengok betul-betul? Sepotong daun reput. Boleh buat awak takut? Mungkin mata saya silap. Taufan super sayap hitam dijangka mendarat hari ini. Banyak jalan sudah ditutup. Orang ramai dinasihatkan elak keluar rumah. Taufan sayap hitam. Dalam mimpi, macam ni juga kita terperangkap. Mimpi itu benar. Baik-baik saja. Mana boleh ada Taufan? Tak apa, CEO Sarah. Memandangkan kita dah sampai sini, masuklah dulu untuk lindung dari angin. Mari. CEO Sarah, jangan pergi. Kelawar pukul 6 untuk cari makan. Sekarang dah pukul 5. Nak periksa esok saja datang? Hakim, awak buat apa? Lepaskan tangan kotor awak. Hakim, celaka betul awak. Berani sentuh ketua eksekutif Sarah? Bagai pungguk, rindukan bulan. Maaf, Sudah, nak berhenti kerja? Keluar sekarang. Pak Ismail ni, dah lagi curi-curi balik rumah. tunggu. Pak Ismail bukan balik rumah. Dia dah kena makan kelawar. Jangan masuk. Siapa awak? Kalau tak masuk sekarang, nanti ditiup Taufan lah. Ketua eksekutif Sarah sibuk sangat. Susah-susah datang periksa. Awak kasih halang saja. Ada niat apa? Saya... Jangan balik, cepat lari. Kalau tak semua mati. Cepat lari.
Ketua eksekutif Sarah baik dengan saya. Dulu tak sempat selamatkan dia. Kali ini mesti suruh dia pergi. Pak Ismail malas lagi. Pintu pagar pun dikunci. Kenapa sangat kotor? Pak Ismail ni dah lama tak datang tempat bina. Inilah pengawal keselamatan awak upah. Sepanjang hari tak nampak. Kalau barang hilang, siapa tanggung? Ketua eksekutif Sarah, jangan marah. Nanti saya pecat dia. Ini najis kelawar. Ini najis kelawar. Pak Ismail dah kena gigit sampai mati. Sini, pernah dikuasai kelawar. Hakim, kau asyik tengok wira kelawar ke? Ini jelas tahi tikus. Jijiknya kau masih bau? Jangan sentuh aku nanti. Ini memang najis kelawar. Dari tahap kekeringan, sekurang-kurangnya sebulan. Pak Ismail sudah lama mati. Walaupun kelawar gigit Pak Ismail sampai mati, mana mayatnya? Lagipun, apa kelawar boleh gigit orang mati? Ada ribuan ekor kelawar. Dan raja kelawar gergasi. Makan orang hidup sekejap sahaja. Raja kelawar? Seberapa besar? Rentang sayap 10 meter. Cakarnya hancurkan tengkorak manusia. Taringnya lebih tajam dari pisau besi. Aku tergelak. Rentang 10 meter, mungkin wira kelawar pun tak sehebat itu. Aku dah kata ini kelawar mutan. Syukur. Aku datang sini nak dengar karut korang. Cepat periksa. Ketua eksekutif Sarah, kita pergi mana dulu? Pergi parkir bawah tanah dulu. Naik tingkat demi tingkat. Ketua eksekutif Sarah, jangan pergi. Parkir bawah tanah sudah jadi sarang kelawar. Kita pergi sama saja bunuh diri. Walaupun ada, aku tetap nak tengok. Projek mesti diteruskan. Tiada siapa boleh halang. Hakim Zulkifli, kau berani lagi bom Ketua eksekutif Sarah? Aku habiskan kau. Pasangan kekasih ini lagi tipu ketua eksekutif Sarah. Apabila anak sambung kerja, dorang mesti lagi songlap duit. Aku kena bagi tahu ketua eksekutif Sarah. Ketua eksekutif Sarah sila. Kenapa wayar ni masih tak sambung? Syarikat bukannya dah salur dana ke? Ketua eksekutif Sarah, wayar dah sambung. Tapi bekalan elektrik sementara kan dah mati. Sekarang bila nak sambung kerja, ini bukan topi keselamatan. Pak Ismail ke? Kenapa ada sini? Ini kesan cakar. Mungkin memang ada kelawar sini. Kau betul percaya cerita hantu Hakim? Ini jelas kesan calar besi tertulang. Lagipun, kalau ada kelawar pun, ada aku sini, tak perlu takut. Kau berani betul datang? Apa aku tak berani? Aku tak buat salah pun. Korang ni hati tak tenang kan? Jangan-jangan dia dah tahu perkara aku dengan Farid? Kau maksudkan apa? Siapa hati tak tenang? Ketua eksekutif Sarah, kita kena keluar sebelum pukul 6. Sekarang tinggal kurang setengah jam. Hakim, kau cuma penyelia kecil. Siapa suruh kau cakap macam tu dengan ketua eksekutif Sarah? Keselamatan nombor 1. Sebagai penyelia, saya bukan saja bertanggungjawab atas kualiti projek, tapi juga atas keselamatan ketua eksekutif Sarah. Jangan risau, saya akan temani ketua eksekutif Sarah semasa tinjauan. Budak ni mesti dah jumpa sesuatu. Tak boleh biarkan dia rosakkan rancangan aku. Apa maksud awak? Topik keselamatan ni bukan untuk saya? Awak tak ada tangan ke? Suruh dia ambil untuk awak? Hakim, awak nak putus kan? Putus? Nadia, tolong tarik saya naik. Nadia, apa yang awak buat ni? Masih tak nampak lagi? Hari ni hari kematian awak. Siapa suruh awak ganggu punca rezeki aku? Awak, awak berdua dah lama berkomplot. Sayang, dari awal lagi saya orang pengurus Farid. Awak cuma penyelia kecil. Nak jaga sangat hal orang lain buat apa? Sungguh nak cari maut. Bangunan ni tak ikut piawaian. Kalau ada masalah, kita semua masuk lokap. Awak sebagai pengurus projek, guna bahan binaan bermutu rendah, ambil rasuah. Awak bukan saja langgar peraturan syarikat. Ini jenayah. Awak ingat awak siapa? Di sini aku yang kuasai. Nadia, saya yang bawa awak masuk syarikat, beri jawatan pemeriksa kualiti dan kewangan. Ini balasan awak. Jawatan dia saya yang beri.
Apa kena mengena dengan awak? Penyelia kecil? Hakim, pergi matilah dengan tenang. Asalkan awak mati, tiada siapa lagi boleh ancam kami. Putus? Baiklah putus. Siapa tak putus? Dia anjing. Awak. Baik, awak yang cakap, jangan sesal nanti. Ketua Eksekutif Sarah, Hakim ni bagai pungguk rindukan bulan, sengaja tunjuk baik depan CEO. Nak dapat simpati, sebab tu dia putus dengan Nadia. CEO janganlah tertipu dengan dia. Saya tak nak ulang. Tujuan saya datang. Siapa lagi buang masa? Keluar sekarang. Depan ni kawasan teras. Setengah jam lagi, siap lawatan, semua titik penting. Ketua Eksekutif Sarah, tengok tiang ni penuh ikut piawaian negara. Kami guna bahan binaan jenama besar. Ketua Eksekutif Sarah, tiang-tiang ni, semua kerja baik pulih lepas. Masa mula bina, guna bahan binaan bermutu rendah. Saya dah banyak kali adu, baru dikukuhkan. Jangan merepek. Saya yang dulu nampak suruh pasukan pembinaan kukuhkan. Betul. Sampai sekarang, awak masih tak nak akui? Pengurus Farid sentiasa jaga kualiti. Hakim yang cuai kerja. Mungkin ambil sogokan lagi. Jangan fitnah sembarangan. Ketua Eksekutif Sarah, yang putar belit fakta, dialah. Saya cuma peduli hasil. Apapun, tiang ni memang ikut piawaian. Kerja bagus. Walaupun tiang ni lulus, rasuk atas tu macam mana? Rasuk ini ada masalah apa pula? Ketua Eksekutif Sarah, jangan dengar cakap dia. Rasuk ini memang elok. Hakim sengaja cari pasal. Dia nak fitnah pengurus Farid. Ini gambar retak yang diambil masa projek mula-mula. Kalau ada apa-apa berlaku, siapa nak tanggung? Farid, beri saya penjelasan. Ketua Eksekutif Sarah, ini cuma gambar bangunan berbahaya. Tengok rasuk kita ni, tiada masalah. Ketua Eksekutif Sarah, ini cuma luaran, cuma disimen di luar. Dalamnya dah patah lama dah. Bila kawanan kelawar datang, ia pasti runtuh. Sudah cukup tak? Asyik sebut pasal kelawar. Kelawar kat mana? Cukup. Rasuk ini ada masalah atau tak? Jabatan Pemeriksaan Kualiti Syarikat boleh datang periksa. Kenapa telefon langsung? Tak ada isyarat? Ketua Eksekutif Sarah, kita berada di parkir bawah tanah. Dinding konkrit bertetulang tebal, menghalang isyarat. Ditambah dengan taufan, tak ada isyarat memang biasa. Betul, Ketua Eksekutif Sarah. Sebenarnya, tak payah susah-susah panggil bahagian pemeriksaan kualiti. Saya sendiri pemeriksa kualiti. Kualiti di sini sememangnya tiada masalah. Ya, Ketua Eksekutif Sarah. Nadia bukan saja pemeriksa kualiti, dia juga pegawai keselamatan. Kos pembinaan projek dan sebut harga kualiti syarikat, semua dia yang urus. Banyak tanggungjawab dia pikul. Betul tak, Nadia? Bantu Ketua Sarah selesaikan masalah. Adalah tugas saya. Kalau begitu, kita pergi lihat tempat lain. Bunyi apa tu? Kelawar. Mereka keluar cari makan. Puan Sarah, jom keluar. Bunyi kelawar? Ini jelas bunyi angin. Dengar! Sekarang dah senyap? Puan Sarah, parkir bawah tanah ini, bunyi angin itu biasa. Jangan kena tipu hakim. Dia halang periksa, pasti dia rasa bersalah. Saya rasa bersalah. Betul, tapak yang tak layak. Awak yang main kotor? Sekarang takut Puan Sarah tahu? Jadi halang Puan Sarah, periksa dengan teliti. Merepek. Jangan tuduh orang, awak yang salah. Hal korang berdua, saya dah lama tahu. Tahu pun tak guna. Saya suka Farid. Dia lebih baik. Lagipun, kita dah putus. Tak berhak kawal saya. Jangan alih topik. Saya cakap pasal korang. Bersekongkol ambil sogokan. Salah guna syarikat untuk untung. Potong gaji pekerja. Sebab itu mereka berhenti. Puan Sarah, bangunan bengkalai ini cuma projek kosmetik. Dana syarikat, 1/3. Masuk poket peribadi mereka. Jamin kata awak, Jamin? Puan Sarah, kalau awak tak percaya, naik atas terus tahu. Hakim Zulkifli, awak tak boleh sebab Nadia suka saya. Awak fitnah saya macam ni? Jangan alih topik. Hal pribadi letak tepi dulu. Saya cakap hal rasmi sekarang. Awak ingat, awak boleh buat sesuka hati? Farid Rahman? Kalau kata hakim tu benar, syarikat boleh siasat. Kalau awak mengaku sekarang, hukuman mungkin lebih ringan. Kalau tak, awak masuk penjara. Pengurus Farid? Ketua Eksekutif Sarah, jangan dengar kata dia sahaja. Saya jadi pengurus projek. Sudah bertahun-tahun. Awak tak percaya saya lagi? Dia baru masuk syarikat berapa lama? Saya rasa dia ejen penyusup dari pesaing.
Nak runtuh syarikat kita? Ikut kata hakim. Kita naik periksa dulu. Itu apa? Ketua Eksekutif Sarah, nampak apa? Saya nampak sepasang mata. Merah memandang kita. Ketua Eksekutif Sarah, salah lihatlah. Tak ada apa-apa di sana. Tak salah. Itu mata kelawar. Sekarang pukul 6. Mereka keluar cari makanan. Hakim, awak tahu tak? Awak ni betapa bodohnya. Mata kelawar. Semua warna coklat gelap. Tak ada pun yang merah. Lain kali jangan tipu. Boleh tak lebih cekap sikit? Aku dah cakap, kelawar-kelawar ini, semua mutan. Mata mereka bukan sahaja merah. Malah mereka hidup daripada darah manusia. Kalau lama berada di tempat mereka, awak pun boleh dijangkiti. Kenapa aku tak kena apa-apa? Ketua Eksekutif Sarah, jangan risau. Aku akan lindungi awak dan Nadia. Kalau betul ada kelawar, aku akan tangkap buat sup untuk awak. Dengar kata, sup kelawar sangat berkhasiat. Abang Farid, aku tak suka makan pelik macam tu. Korang tak bau ke? Bau hanyir macam ni? Biasalah, projek dah berhenti lama. Dalam parkir bawah tanah ni, ada tikus mati pun biasa. Tak pelik pun. Bila kerja sambung semula, kita buat sanitasi. Semua akan okey. Bukan bau tikus. Ini bau kelawar. Bau tu datang dari depan. Depan tu sarang mereka. Aku nak pergi tengok. Abang Farid, jangan pergilah. Kalau betul ada kelawar, aku takut. Ada abang di sini. Jangan takut. Hari ini aku nak dedahkan sifat sebenar budak ni. Kalau nak cari maut, pergilah. Ketua Eksekutif Sarah, jom kita pergi. Itu kelawar. Itu kelawar. Puan Sarah, ia dah terbang pergi. Tapi kita mesti segera tinggalkan sini. Kalau kawanan kelawar keluar, habislah. Kelawar kecil je pun. Dah aku cakap, ada kelawar kat sini. Tikus pun biasa je. Puan Sarah, saya rasa hakim ni sengaja nak takutkan awak. Nak tunjuk hero selamatkan gadis, supaya awak suka kat dia. Janganlah tertipu. Hakim, memang menjijikkan. Awak ni nak dekati Puan Sarah? Buat mimpi siang hari je lah. You cakap orang lain, tengok muka sendiri dulu. Awak ingat saya tak tahu. Awak dengan Farid dah lama main kotor. Nak jadi baik tapi tak jujur. Memang jijik. Awak berani caci saya? Puan Sarah, jangan dengar cakap dia. Dulu saya pun dibohong macam ni. Saya tak minat hal peribadi korang. Ada kelawar sini. Kita pergi ke tingkat 1. Jom. Abang Farid, kena balas dendam untuk saya. Hakim ni berani putus dengan saya. Lagipun selalu rosakkan rancangan kita. Awak mesti ajar dia pengajaran. Tenang. Kita berdua bekerja sama. Nanti, hakim dengan Sarah, si bodoh tu, mesti kita permainkan habis-habisan. Bila tapak binaan beroperasi semula, kita boleh cari duit lagi. Bila semua selesai, jangan lupa kawini aku. Aku nanti nak pergi luar negara untuk kawin sambil melancong. Kau ni, kau berjasa besar. Aku pasti baik dengan kau. Baiklah, kerja penting dulu. Bila kerja penting selesai, baru buat lain. Hakim, terima kasih tadi. Tolong halau kelawar. Seterusnya, kau bawa aku periksa. Ketua Eksekutif Sarah, esok saja periksa. Sekarang ni, waktu puncak kelawar cari makan. Mesti mereka datang lagi. Kelawar cari makan, kau sibuk apa? Kau tadi kata nak masuk. Sekarang tak nak masuk. Aku rasa kau takut. Aku buat untuk kebaikan semua. Malam ni macam mana periksa? Esok datang tak boleh ke? Kita pergi, kau mesti cari orang untuk baiki tempat tak lulus. Ni cuma melengahkan masa. Korang nak salahkan aku. Lupakan. Sekarang bukan masa nak risau tentang kualiti binaan. Kalau tak pergi, kita semua mesti mati. Hakim, kau tadi kata rasuk tak lulus. Sekarang kau kata tak ada hal. Aku nampak kau ubah muka. Cepat sangat. Sambung kerja sangat mendesak. Syarikat tak ada masa nak tunggu. Semakin lama ditangguh, semakin rugi syarikat. Ketua Eksekutif Sarah, memandangkan projek ini sangat mendesak, kawasan parkir bawah tanah pun kita sudah periksa, tiada masalah. Esok kita teruskan kerja. Tidak boleh. Mesti ikut prosedur. Hidupkan barang elektrik sementara.
Saya akan periksa seluruh bangunan malam ini. Ini Bukan sistem elektrik, cuma ditutup sementara. Belum disambungkan lagi. wayar sementara sudah siap. Boleh guna sekarang. Hakim, cepat pergi buka Swiss. Nak ketua eksekutif Sarah. Sendiri yang buka, Ketua Eksekutif Sarah, kita tak boleh tunggu lagi. cepat pergi. Kenapa diam saja? Suruh buka Swiss pun lambat sangat. Buat kerja macam mana? Kenapa ni? Tadi saya terlihat silap ke? Ada apa? Saya nampak Raja keluar. Di sana. Raja keluar? Hakim, awak ingat kami bodoh ke? Dalam kereta tadi, awak tak ngasih jerit. Ada kelawar. Daun pun dikatakan kelawar. Sudahlah. Sekarang ni mengarut pula. Mana ada Raja kelawar? Betul tu. Kalau ada kelawar sebesar itu, mana mungkin kami tak nampak? Awak berhalusinasi kot. Harapnya saya terlihat salah. Tetapi, Ketua Eksekutif Sarah, sila masuk. Ketua Eksekutif Sarah, jaga-jaga ada paku. Kenapa uniform pengawal keselamatan ada di sini? Itu darah. Tapak bina ni ada semua. Ini mungkin Pak Ismail yang cuai. Tinggalkan. Itu mesti cat. Tak apa. Ketua Eksekutif Sarah, tempat buruk macam ni memang begini. Sebenarnya, awak ni orang penting. Tak payah datang sendiri. Pengurus Farid boleh uruskan. Bagaimana kalau awak balik awal hari ini untuk rehat? Tak boleh. Saya mesti lakukan sendiri. Hari ini ada taufan. Jalan mungkin ditutup. Malam nanti mungkin terpaksa tidur dalam kereta. Awak semua bertahanlah. Tidur dalam kereta. Kalau dapat ambil kesempatan dengan perempuan bodoh Sarah ni, saya dah kaya. Ini darah, bukan cat. Arti di bawah tanah ada topi keselamatan pengawal. Pak Ismail dah mati digigit kelawar. Malam ni jangan sesekali tinggal di sini. Hakim, tak habis-habis ke? Ketua Eksekutif Sarah dah kata nak tinggal. Saya seorang perempuan pun tak ada masalah. Awak lelaki dewasa, banyak sangat hal. Ketua Eksekutif Sarah, jangan layan dia. Dia ni cuma tak nak tidur dalam kereta. Lepas awak selesai tinjau, biar dia tidur di tapak bina. Hakim, kerja keras awak untuk sambung semula projek. Lepas ni, saya bayar gaji 3 kali ganda. Bukan pasal duit. Cukup, jangan cepat lagi. Saya nak mula kerja. Dalam bangunan ni, pun busuk sangat. Ketua Eksekutif Sarah, tapak bina ni penuh lelaki dewasa. Dorang dah biasa. Kalau terdesak, buang air merata-rata. Dah biasa, Berapa kali dah cakap tak nak ubah pun. Buruh binaan ni memang macam tu. Jangan pandang rendah pada pekerja. Kalau tak ada buruh binaan, mana nak ada bangunan ni? Mereka kerja lebih masa, terdedah pada panas dan hujan. You duduk dalam bilik berhawa dingin, tapi gaji mereka pun masih tangguh. Belagak betul, awak. Tangguh gaji? Farid? Bukan awak kata gaji dah selesai bayar? Ketua Eksekutif Sarah, dia sedang memfitnah. Gaji memang dah saya bayar habis. Nadia boleh jadi saksi. Betul. Sebelum projek dihentikan, pengurus Farid memang kumpulkan semua pekerja untuk bayar gaji. Saya juruang di sini. Mana mungkin saya tak tahu? Awak ni apa hak nak fitnah orang baik? Ketua Eksekutif Sarah, lepas kita sambung kerja, mesti pecat hakim ni. Dia guna jawatan penyelianya. Suka pergi makan-makan dengan pembekal, minta sogokan. Dulu ada pembekal, adu sampai kat sini. Kata dia ugut mereka. Kalau tak bagi sogokan, dia tak nak terima bahan. Jangan suka fitnah. Hakim ni jujur dan amanah. Bila pula saya pernah minta sogokan?
Awak nak halau saya? Jadi reka cerita dusta untuk fitnah saya? Kan? Farid, kau kata Hakim minta sogokan? Ada bukti? Buktinya, saya memang tak ada. Tapi pembekal takkan berbohong. Pembekal pun boleh datang berdepan. Pengurus Farid orang baik. Hakim Zulkifli lain di luar lain dalam. Sebab itu saya berpisah dengan dia. Kamu berdua berkomplot. Yang main kotor, ialah kamu. Saya kerja bertanggung jawab. Buruh binaan boleh jadi saksi. Perkara ini, saya akan siasat sepenuhnya. Sebelum siasatan selesai, jangan sebut lagi tentang pecat. Farid, esok panggil pasukan pembinaan, tingkatkan pengurusan, bersihkan kawasan. Kalau berlaku lagi, saya akan tanya awak. Ketua Seperti Sarah. Bau di sini bukan buatan manusia. Sama seperti pakai bawah tanah, disebabkan kelawar. Dah mula lagi ya? Bukankah awak kata pukul 6? Kelawar keluar cari makan? Sekarang dah pukul 6.30. Kelawar mana? Itu sebab lampu menyala. Kelawar takut cahaya. Lampu menyala, ganggu jadual makan mereka. Kalau ikut kata awak, kita biar lampu menyala. Bukan senang? Kenapa ni? Lampu kenapa padam? Mungkin Taufan putuskan wayar. Saya pergi tengok. Ketua Seperti Sarah. Saya nak buat laporan dengan nama sebenar, Farid dengan Nadia. Hakim, saya tahu hubungan awak dengan mereka tak baik. Tapi kena ada bukti. Banyak sangat bukti. Cuba cerita. Pertama, wayar ini. Angin kecil saja. Wayar dah putus. Sambung cepat atau sorokan. Jangan biar ketua eksekutif Sarah nampak. Wayar ni tak ikut piawaian. Farid, apa masalah wayar ni? Ketua eksekutif. Biasa saja. Cuma angin kecil. Putuskan wayar. Saya sambung sekarang. Awak merepek. Sekarang tak ada angin langsung. Ikut peraturan syarikat. Walau Taufan sekalipun, wayar tak patut putus. Farid, spesifikasi wayar salah. Berani awak tipu bahan binaan? Awak sedar akibatnya? Ketua eksekutif. Ini bukan salah saya. Saya tak tahu apa-apa. Awak pengurus projek. Tak tahu? Saya dikenakan. Saya dah berulang kali ingatkan. Larangan guna wayar bermutu rendah. Hakim. Awak kan? Pasti dia. Diam saja maknanya ada salah. Korang berdua jangan nak lepas tangan. Hakim dah adu awal tadi. Pasal wayar tak ikut spesifikasi. Kalau dia yang buat, mana mungkin dia dedah sendiri? Farid, berani sungguh awak. Wayar pun berani tipu. Awak main-main dengan nyawa penghuni bangunan. Saya umumkan sekarang, awak digantung tugas. Awak pun sama. Sebagai pegawai keselamatan, tahu tidak lapor, serta bersubahat. Esok hadapi siasatan, atau berdepan tindakan undang-undang. Ketua eksekutif. Saya cuma nak jimat kos wayar. Sebab itu, saya guna baki wayar ni. Sebenarnya spesifikasinya hampir sama. Jimat wayar? Ni larangan mutlak syarikat. Jangan sentuh sama sekali. Cik Sarah jangan cakap lagi. Wayar ni digigit kelawar. Cepatlah kita pergi. Kalau tak bahaya nanti. Kelawar. Kesan gigi kelawar di hujung putus. Kelawar mutan ni, tulang besi pun boleh digigit putus. Gigit putus tulang besi? Boleh tak kau cakap lagi karut? Cik Sarah, saya merayu pada awak. Saya akan ganti wayar ni dengan yang elok. Tolong maafkan saya kali ini. Cik Sarah, kami dah berusaha keras untuk syarikat. Untuk syarikat. Kesilapan kecil ni, boleh dimaafkanlah. Lagipun, kalau awak nak tukar orang sekarang, boleh lambatkan projek semula. Cik Sarah tak sempat dah, cepat pergi. Kenapa tayar kereta kempis semua? Kelawar yang gigit. Atau koyak. Nak pergi sajalah. Jangan guna hal kelawar ni untuk tunda projek semula. Memang kelawar. Ini kita langgar mati. Masa datang tadi. Tadi tak silap lihat. Cuma tak perasan je. Bukan cuma langgar mati seekor kelawar kecil, patut ke kita. Buat kecoh sangat. Kelawar dendam kuat. Mereka nak kepung kita sampai mati. Kalau ikut logik awak, kelawar ni memang bijak. Kelawar memang bijak. Yang mutan lagi teruk. Tadi gigit putus wayar. Itu contoh. Ketua Ketua Sarah, jangan dengar dia mengarut. Saya kat tapak bina ni dah lebih setengah tahun. Seekor kelawar pun tak pernah nampak. Apatah lagi kelawar mutan. Lagipun kelawar takkan serang orang yang biasa di kampung. Lain dengan mutan. Kalau duduk sini nanti mati je. Sudahlah. Apa-apa pun, pemeriksaan hari ini tak lancar. Baiki kereta dulu. Esok sambung siasat. Kenapa masih tak ada isyarat? Parkir bawah tanah memang tak ada. Kat atas pun tak ada. Saya pun tak ada. Taufan tak ada isyarat, jalan pun tutup. Nasib saya baik. Ketua Eksekutif Sarah, rasanya Taufan ni stesen pemancar isyarat berdekatan. Semua rosak kena angin. Masa Taufan bawa kereta pun tak selamat. Baik kita tidur dalam kereta saja semalam. Jangan percaya dia, Ketua Sarah. Dia nak buat jahat.
Awak ingat saya macam awak hati busuk? Saya cuma fikirkan keselamatan semua. Bawa kereta waktu taufan sangat bahaya. Nanti kalau ketua Sarah ada apa-apa, siapa nak tanggung? Nanti kerja pembinaan terganggu macam mana? Malam dah larut, memang tak selamat memandu. Tinggal dalam kereta pun bukan penyelesaian. Saya pun tak mengantuk. Lebih baik kita sambung cari. Ketua Eksekutif Sarah, jangan pergi. Hakim, kalau awak penat, pergi rehat dalam kereta. Ketua Eksekutif Sarah, Hakim, kalau awak berani lagi cakap karut depan ketua eksekutif Sarah, nanti aku hapuskan kau. kalau saya tak ikut, Ketua Eksekutif Sarah pasti akan dianiaya si jahanam itu. Apa akan jadi kalau jumpa kelawar lagi? Baguslah. Kelawar takut cahaya terang dan takut gelombang bunyi. Dengan ini, kita boleh lawan. Hakim, nak buat apa dengan pembesar suara? Ketua Eksekutif Sarah, keselamatan pertama. Hakim, aku nasihat awak baik-baik saja. Jangan berangan-angan kosong pasal ketua eksekutif Sarah. Itu kata untuk awak. Sudahlah. Taufan nak sampai. Mari masuk saja. Abang Farid, saya rasa Taufan ini macam tak kena. Rasanya ada sesuatu yang tengah memerhatikan kita. Di sini takkan betul-betul ada kelawar mutan? Jangan fikir banyak. Walaupun betul ada kelawar, angin taufan kuat sangat, pasti takkan keluar. Apa? Betul juga. Buat lagi pandai. Jom. Farid Rahman, tentang wayar tak berkualiti itu, saya tak akan teruskan. Tapi jangan ulangi. Esok semua wayar itu kena ditukar. Kau awak tanggung sendiri. Ketua eksekutif Sarah, saya jamin tak akan berulang. Ketua Eksekutif, awak tak patut maafkannya. Perkara macam ni, kalau sekali buat, mesti ada kali kedua. Bukan, Hakim Zulkifli. Ketua eksekutif dah maafkan saya. Awak masih nak mengomel apa lagi? Kumpulan sedang krisis. Masa ni kena ambil tindakan khas. Tapi jangan cuba langgar batas saya. Kalau tak, hukuman akan digandakan. Ketua Eksekutif, saya nak lapor. Hakim guna bahan tak berkualiti lebih bahaya daripada wayar. Saya guna bahan tak berkualiti. Cuba awak beritahu, hati saya bersih. Ketua Eksekutif, tengok. Batu bata ni tak capai piawaian. Baguslah, Hakim. Patutlah tapak binaan ni. Banyak bata pecah. Kalau bukan Nadia dedah, saya masih tertipu. Ketua eksekutif, benda ni tak payah. Hantar ke Jabatan Pemeriksaan Kualiti. Nampak pun dah jelas. Bata tak berkualiti dari kilang kecil. Tapi, bahan besar-besaran, macam batu bata ni, semua dari pembekal dilantik syarikat. Dia cuma penyelia. Mana ada peluang nak tukar? Ketua eksekutif tak faham. Tapak binaan ni banyak helah kotor. Dia nak ambil untung, mudah saja. Betul, Ketua Eksekutif. Dulu Farid. Tidak. Hakim sendiri beritahu aku. Sebiji bata boleh untung 10 sen beza. Fikirkan, bangunan besar macam ni, berapa banyak dia songlap? 10 sen untung per bata. Hakim, aku tak sangka kau berani sangat. Korang berdua ni berlakon, tak penat ke? Siapa pakai bata murah, dia tahu. Siapa guna bata murah, mati tak sempurna. Kau? Kenapa terasa sangat? Kalau macam tu, kau yang buat, kan? Hakim, aku tak sangka kau kejam sangat. Nak lepas diri, sampai diri sendiri pun kau kutuk. Nadia, kau tahu tak? Kau ni bodoh dan menjijikkan. Dulu aku memang buta mata. Kau! Ketua Eksekutif Sarah, mereka ni pencuri jerit tangkap pencuri. Saya yakin puan takkan tertipu lakonan teruk mereka. Kata aku berlakon, yang berlakon tu kau lah. Semua diam. Esok Jabatan Pilihan Kulit datang, periksa seluruh bangunan. Siasat sampai ke akar umbi. Siapa pun tak akan dilindungi. Bunyi apa tu? Bunyi kelawar. Memang ada kelawar. Bagaimana mungkin kelawar? Mestilah tikus. Ya, betul, tikus. Tapak binaan memang banyak tikus. Bodoh. Bunyi tikus. Bukan begitu. Jangan gaduh. Cari sumber bunyi dulu. Ketua Eksekutif Sarah, rasa ingin tahu boleh membawa maut. Percayalah. Cepatlah kita pergi. Angin kuat sangat. Nak pergi mana? Aku rasa kau memang ada niat jahat pada Ketua Eksekutif Sarah. Jangan takut, Ketua Eksekutif. Cuaca taufan macam ni, kelawar sembunyi sini pun biasa. Kita kat parkir bawah tanah dulu, bukan jumpa satu juga ke? Bukan satu. Sekawan. Beribu-ribu ekor. Kalau ikut kata kau, bangunan ni dah lama runtuh lah. Tengok, kat sana.
Alah, nampak tak? Cuma seekor kelawar kecil. Mana ada sekawan? Nampaknya ia sedang mengunyah sesuatu. Tapi dinding tu kosong, langsung tak ada apa-apa. Ia sedang mencari makanan. Bukan. Awak kata ia mengasah gigi. Aku pun percaya. Awak kata ia mengunyah. Siapa percaya? Ia bukan makan dinding. Tapi ia makan gula industri berkadar tinggi dalamnya. Gula dalam bahan pemecut beku. Telah larut ke dinding. Menjadi kek nutriennya. Gula. Ketua Eksekutif Sarah. Farid ambil rasuah, gula bahan haram, bahan pemecut beku murah. Ada gula industri berkadar tinggi. Kebetulan, ia beri nutrien untuk kelawar-kelawar ini. Inilah sebab utama, kelawar-kelawar ini berpindah ke sini. Macam mana budak ni? Tahu banyak sangat? Ketua Eksekutif Sarah. Bahan pemecut beku ni biasa je. Kelawar kecil je kan? Saya pergi bunuh ia sekarang. Jangan buat bodoh. Awak akan bunuh kita semua. Penakut. Hari ini saya tunjukkan apa maksud lelaki sejati. Degil juga awak yang cari pasal Berhenti. Ini akan tarik. Lebih banyak kelawar. biarlah datang. Kelawar kecil ni nak buat apa? Dah takut ke pengecut? Satu tumbuk, saya jatuhkan awak. Kelawar kecil ni nak gigit aku? Bodohnya awak. Jeritan dia isyarat. Dah tentu, pergi panggil kawan-kawan. Awak takut? Saya tak. Cik Sarah, dia akan bunuh kita semua. Cepat lari. Jangan risau, Cik Sarah. Saya akan lindungi awak dan Nadia. Bila kawanan kelawar datang, saya akan tangkap dan koyak dengan tangan. Nanti awak tengok. Awak semua. Tengok tu. Abang Farid, cepat sini. Jangan cakap. Alahai, Nadia. Awak buat apa? Tipu hela hakim ni. Saya dah tahu. Apa lagi? Farid, cepat sini, tak tipu. Biar saya tengok. Kenapa banyak sangat kelawar? Mereka takkan gigit, kan? Tolong. Lari. Guna lampu suluh. Alamak, terlupa. Lampu suluh ni berkesan. Pembesar suara yang berkesan. Lampu suluh tak berguna untuk banyak kelawar. Hakim, nasib baik awak ambil pembesar suara. Kalau tak, habislah kita. Cik Sarah yang ingatkan awal. Tadi saya pun terlupa. Tapi, kenapa tiba-tiba banyak sangat kelawar? Ini cuma sebahagian kecil. Ada lagi banyak, berpuluh ribu ekor. Macam mana awak tahu? Cik Sarah, kalau saya kata saya bermimpi, awak percaya? Siapa percaya? Cik Sarah, jangan dengar dia mengarut. Saya syak, dia pernah datang ke tapak binaan. Kelawar di sini, dia yang lepaskan. Dia nak tunjuk hero depan ketua eksekutif Sarah. Aku dah beri amaran. Ada kelawar jangan masuk. Kerigil nak sentuh, kelawar tu nak tunjuk berani. Sekarang salahkan aku pula. Farid, aku percaya Hakim. Bukan macam yang kau kata. Perkara tadi salah kau. Ketua eksekutif Sarah, saya salah. Tolong jangan marah. Perempuan sial, kalau kau bukan ketua eksekutif, aku dah malas layan kau. Ketua Eksekutif Sarah. Kelawar akan datang lagi. Dan lebih ramai. Tempat kita ni tak selamat dah. Nak tidur mana kita? Cari bilik tertutup. Contohnya, pejabat pengurus Farid. Tak boleh. Jangan pergi pejabat aku. Alamak nak terbongkar. Tak boleh. Jangan pergi pejabat aku. Kenapa tak boleh? Pejabat pengurus Farid. Jangan-jangan pejabat pengurus Farid sorok sesuatu, rahsia yang tak senonoh. Aku Ketua Eksekutif Sarah tahu. Ketua eksekutif Sarah. Bukan maksud saya begitu. Maksud saya, pejabat saya sekarang. Kalau ada kelawar juga, kita pergi kan bunuh diri. Sekarang baru takut? Tadi cakap apa? Ribuan pun tak takut. Nak koyak kelawar dengan tangan? Ketua Eksekutif Sarah. Pengurus Farid prihatin pada awak. Kalau awak tercedera kena kelawar. Imej awak terjejas. Berita buruk untuk syarikat juga. Betul. Itulah maksud saya. Kenapa awak begitu pasti? Ada kelawar di pejabat? Kenapa asyik halang saya? Ada apa yang nak disembunyikan? Ketua eksekutif Sarah, saya setia sepenuhnya pada awak. Kalau begitu, pergilah. Memang nak periksa kawasan pejabat. Saya tengok siapa berani halang. Hakim, buat tunjuk jalan. Baik. Jom. Abang Farid, akaun palsu dalam laci dengan senarai sogokan belum dimusnahkan lagi. Kalau Sarah nampak, habislah kita.
Kalau tak boleh selesaikan masalah, kita selesaikan orang yang timbulkan masalah. Maksud awak bunuh hakim? Kenapa? Sayang dia ke? Jangan lupa, awak pun banyak songlap. Kalau perkara ini terbongkar, kita berdua kena penjara lama. Tapi bunuh orang terlalu bahaya. Lagipun, macam mana nak buat di sini? Macam mana nak uruskan mayat? Kalau polis datang, bukan semua terbongkar? Dia kata, kelawar mutan di sini hisap darah. Kita buat macam, dia mati kena serang kelawar. Tak boleh, kita bunuh Sarah sekali. Buat keadaan di sini macam tempat serangan kelawar. Selesai. Ketua Eksekutif Sarah, saya nak ingatkan awak. Kalau Farid terdesak, apa pun, dia sanggup buat. Awak masih nak ke pejabat dia? Syarikat ada parasit, tak akan lembik. Kalau tak, syarikat akan habis. Baiklah, saya lindungi awak. Tapi seterusnya, awak kena ikut saya. Baik. Ketua Eksekutif Sarah. Ini dia pejabat sementara kami. Tapi dah lama kerja terhenti. Mesti bersepah dalam ni. Baik kita pergi. Tempat lain. Betul. Saya nak tengok seberapa teruk dalam ni. Ketua Eksekutif Sarah. Farid, saya ingatkan jangan buat hal. Kalau awak nak terus, degil. Tiada siapa boleh selamatkan. Tak payah awak ajar. Tanya kali terakhir. Awak nak pecah hubungan dengan saya? Gaji saya dari Ketua Eksekutif Sarah. Saya patut dengar dia. Kalau korang mengaku jujur, mungkin boleh dikurangkan hukuman. Hakim, kami dah cakap baik dengan awak. Cuma berpura-pura tak tahu. Duit bukan masalah. Awak cuma penyelia kecil. Sebulan dapat gaji sikit je. Kenapa nak sangat berkeras? Duit haram korang, untung atas darah orang. Depan pintu. Saya takut tak boleh tidur. Baguslah awak. Awak mulia. Nanti kita tengok siapa menang akhirnya. Ini Pak Ismail. Daging dan darahnya telah disedut dan dimakan kelawar. Tinggal rangka aja. Kelawar ini seberbahaya itu? Kalau ini betul, cari pengawal keselamatan itu. Ada kes mati di tapak binaan? Harapan sambung kerja lagi tipis. Ketua Eksekutif Sarah, jangan takut. Rangka ini palsu. Palsu! Hakim, kau habis-habis nak tarik perhatian Ketua Eksekutif Sarah. Lepaskan kelawar, buat prop palsu. Saya pun hampir tertipu. Saya tak lepaskan kelawar. Ini bukan prop. Pak Ismail sudah mati digigit kelawar. Kamu masih tak percaya kelawar dah jadi mutan? Farid, kau kata hakim lepaskan kelawar, siapkan prop, ada bukti? Ketua Eksekutif, dalam situasi begini, perlukan bukti lagi? Sejak dibawa awak melawat tapak binaan, awak dah kena perangkap dia. Dia nak buat awak lihat dia dengan lain mata. Betul tu, Ketua Eksekutif. You Ketua Eksekutif. Hakim cuma penyelia kecil. Kalau dia dapat hati awak, berapa tahun dia boleh jimat? Saya tak sekeji kamu. Sebelum ada bukti kukuh, jangan buat kesimpulan. Perkara mendesak, selidik identiti rangka. Projek mesti diteruskan. Ketua Eksekutif Sarah, tak kira rangka ini asli atau palsu, kita cuma diam sahaja. Betul tu. Pak Ismail seorang diri, tiada anak. Walaupun mati di sini, siapa nak tahu? Kita cuma perlu diam. Tidak boleh. Kena ada hati peri kemanusiaan. Nyawa manusia tak boleh diabaikan. Hati takkan tenang. Ketua Sarah, jangan risau. Kita boleh serahkan rangka untuk ujian asid deoksiribonukleik. Nanti kita tahu, adakah itu Pak Ismail. Laporkan kejadian sebenar. Mati akibat kelawar. Tak kena mengena dengan syarikat. Lepas itu kerja boleh diteruskan. Cakap senang sahaja. Pasaran rumah sekarang lesu. Kalau ada kematian di tapak, siapa nak beli rumah? Iyalah. Kalau nak fikirkan syarikat, awak patut tutup kes ini. Ikut cadangan hakim. Selesaikan secara rasmi. Saya sanggup tanggung rugi. Hati takkan tenang. Keluarkan buku akaun. Ketua Sarah, buku akaun tak ada di sini. Kalau begitu, keluarkan nota bekalan dan butiran pembekal. Semua dokumen, saya nak periksa satu persatu. Ketua Sarah, buku akaun tu, sebelum projek dihentikan, telah saya simpan. Kalau tak boleh, esok saya hantar ke pejabat. Simpan
Ketua Sarah, ini. Kenapa kosong saja? Dokumen mana? Farid Rahman. Jangan cakap pejabat ni, satu fail pun tak ada. Ketua Eksekutif Sarah, bukankah saya dah beritahu? Semua fail dah dihantar. Lagipun, kalau ditinggalkan di tapak binaan, hilang macam mana? Kau sembunyikan apa? Buku akaun ke? Keluarkan. Kau nak buat apa? Kau takut kami jumpa akaun palsu kau? Ketua Eksekutif Sarah, tengoklah, dia masih nak fitnah aku. Saya ambil ini untuk lindungi awak. Lagipun, kalau jumpa kelawar lagi, kita tak ada apa-apa. Ketua Eksekutif Sarah, buku akaun penting macam tu, mana mungkin saya letak di sini. Kalau tak percaya, saya hantar esok. Kita balik dulu hari ini. Tunggu. Nadia, terima kasih ingatkan. Patutnya saya fikir awal-awal, benda penting macam buku akaun mesti disimpan di tempat selamat. Ketua Eksekutif Sarah, buku akaun ada di sini. Sebab tu dia kunci. Farid, buka kunci ni. Ketua Eksekutif Sarah, saya tak ada kunci. Hakim, kau nak buat apa? Itu soalan saya. Pengurus Farid, awak okey? Ketua Sarah, dia nak serang kita curi-curi. Serang curi-curi. Betul. Ketua Sarah, tengoklah. Dalam akaun ni, banyak yang nampak palsu. Dia rasa bersalah. Kita tahu, akaun dia palsu. Dia nak guna kekerasan, bunuh kita untuk tutup mulut. Ketua Sarah, saya tak buat apa-apa. Kalau begitu terangkan, apa semua benda atas ni? Wak ingat saya tak nampak akaun palsu ni? Ketua Sarah, jangan percaya dia. Buku akaun ni, mesti dia dah siapkan awal-awal, sengaja nak fitnah saya dengan pengurus Farid. Ketua Sarah, awak lupa? Tadi dialah yang bawa kita satu demi satu sampai ke pejabat ni. Dia memang nak pimpin awak tersesat. Lepas tu, suruh awak buang saya dengan Nadia keluar dari syarikat supaya dia boleh curi lebih duit. Ketua Sarah, ini memang tulisan dia dengan Nadia. Kalau tak percaya, awak boleh ambil tulisan tangan mereka dulu untuk bandingkan. Sama ada benar atau palsu, saya akan siasat. Kalau aku jumpa ada orang songlap duit syarikat, aku akan hukum berat tanpa belas. Ketua Sarah, saya pergi tengok dulu. Hakim, kenapa awak... Raja Kelawar dah datang. Sampai bila nak berlakon ni? Sekarang Ketua Eksekutif Sarah pun tak percaya kita dah. Awak masih tak puas hati ke? Kalau betul ada Raja Kelawar, baguslah. Biarlah dia hisap darah kau sampai kering. Memang Raja Kelawar. Saya tak tipu sesiapa. Hakim, awak ada halusinasi ke? Tadi pun cakap nampak Raja Kelawar, tapi kita semua tak nampak pun. Saya tak ada halusinasi. Kali ini betul. Saya nampak dengan mata sendiri. Dia terbang ke sini. Muka seram tu, tak mungkin saya silap. Baiklah, kita bertaruh. Kalau luar ada Raja Kelawar, saya nak ikut cakap awak. Kalau tiada, kau keluar dari sini sekarang juga. Siapa nak main-main dengan awak? Ini soal nyawa. You masih nak bertaruh dengan saya? Takut ke? Atau hati takut sebab tipu? Ketua Eksekutif Sarah, saya jamin dengan nyawa saya, memang Raja Kelawar. Kita mesti segera bertindak. Kalau tak, semua orang dalam bahaya. Cakap kosong je. You cuma nak buat huru-hara untuk capai niat jahat awak. Hakim, awak betul-betul pasti nampak Raja Kelawar? Saya sangat pasti. Baik. Kalau begitu, bukakan pintu itu. Kita keluar sama-sama tengok. Kalau tak, malam ni duduk sini pun tak boleh tidur. Tak boleh buka, Ketua Eksekutif Sarah. Kita masih ada harapan. Kalau kekal di sini. Kalau keluar, pasti mati. Pergi. Buka pintu ini. Farid, nak mati? Jangan libatkan kami. Sendiri cari pasal. Berhenti. Cakap baik-baik. Jangan main tangan. Hakim, buka pintu. Jangan saya ulang. Ketua Eksekutif Sarah, tak boleh keluar lagi.
Kau kata ada Raja Kelawar? Mana dia? Tak betul. Tadi nampak dia terbang ke sini. Hakim, sekali silap tak apa. Asyik jerit ada kelawar. Kau sengaja panikkan orang. Cakap, apa tujuan kau? Saya tak tipu. Raja Kelawar tadi ada. Mungkin dia nak kita leka. Hakim, saya ingatkan kau ambil berat syarikat. Tapi sejak di tapak bina, kelakuan kau pelik. Macam kata Nadia, kau ada rahsia gelap? Kalau awak tak puas hati dengan gaji dan nak minta kenaikan, awak boleh beritahu saya terus. Kalau munasabah, saya akan turutkan. Ketua Eksekutif Sarah, saya dah cakap. Dalam kaitan tadi, saya mimpi ngeri. Semuanya berlaku, sama seperti dalam mimpi. Taufan itu buktinya. Ayo, nak saya percaya awak dengan sebab satu mimpi? Gila lah. Apa yang Taufan boleh buktikan? Bukankah ia cuma bukti? Awak dah tengok ramalan tu kali awal? Jadi, dalam mimpi awak nampak kawanan kelawar dengan Raja Kelawar? Sebab tu awak trauma kat sini? Dalam mimpi, awak mati digigit Raja Kelawar. Bukan saya je. Dalam mimpi itu, awak pun mati digigit Raja Kelawar. Ketua Eksekutif Sarah, jangan takut. Ada saya. Walaupun kawanan kelawar datang lagi, saya akan lindungi awak dan Nadia. Cepat, lampu suluh. Lari cepat! Tunggu kami. Buka pintu. Maaf ya, Ketua Eksekutif Sarah. Korang tunggu jadi makanan kelawar lah. Buka pintu. Hoi. Bagus. Rahsia kita takkan diketahui orang. Tapi Abang Farid, ini cuma boleh tahan sementara. Tayar kereta pancit. Alamak, boleh juga dipandu. Tak kisahlah. Naik! Lari! Selamatkan diri masing-masing. Awak tak pergi, saya mana boleh pergi? Cepat lari. Cepat cari. Cepat hidupkan. Abang Farid. Lihat. Habis. Sekarang habis semuanya. Macam mana ni? Abang Farid, adakah kita akan mati di sini? Kenapa saya terlupa benda ni? Kelawar takut cahaya. Kita ambil peluang sekarang. Cepat turun. Abang Farid, tapi luar ada banyak kelawar. Ada kelawar lagi? Turun tu bunuh dirilah. Ayo. Kalau tak turun, nanti tetap mati. Cepat keluar. Ketua Eksekutif Sarah. Kenapa awak balik lagi? Tapak binaan tak boleh ada lagi kematian? Alat pemadam api ni banyak membantu. Cepat hidupkan. Kawanan kelawar dah dekat. Jangan asyik desak. Saya pun tak nak hidupkan. Yang mana satu kunci ni? Wak ni sayang. Cepat hidupkan. Ketua Eksekutif Sarah.
Tolong selamatkan kami. Ini semua salah sendiri. Ketua Sarah, cepat pergi, jangan hiraukan mereka. Hakim, saya salah. Saya tak patut putus dengan awak. Saya tak patut songlap duit syarikat. Semua ni Farid yang suruh saya buat. Tolong selamatkan saya. Diam! Sekarang ni masa apa? Nyawa pun dah nak hilang. Duit banyak pun tak guna. Ketua Eksekutif Sarah, tolonglah selamatkan saya. Asalkan awak selamatkan saya akan cakap semuanya. Jangan percaya dia. Tadi mereka cuba bunuh kita. Kalau kita mati, kesalahan mereka tak akan diketahui. Kalau kita selamatkan mereka, mereka pasti akan berbalik. Ketua Eksekutif Sarah, tolong selamatkan saya. Kalau kita biarkan mereka mati di tapak, kerja pemulihan akan lebih tertangguh. Ini masa apa? Fikirkan kerja lagi. Lari atau kita mati. Ini tak berguna pada kelawar. Kita lari. Cepat masuk bangunan. Tiada bilik, tertutup di sini. Nak sembunyi mana? Cari papan kayu. Saya pergi. Cepat. Kalau tak pergi. Baik. Cara ini berkesan? Kelawar gigit dinding pun boleh. Pasti tak berguna. Sekarang cuma tahan masa. Seterusnya, kita kena cepat cari cara lari. Tak boleh tunggu mati. Salah kau. Kau dah tahu ada kelawar menghisap darah, tapi bawa kami ke sini. Sengaja nak bunuh kami, kan? Aku suruh kau datang. Dalam kereta, aku dah bagi tahu. Tempat ini bahaya, jangan dekat. Kau demi sogokan, tarik ketua eksekutif Sarah, datang periksa. Sekarang salahkan aku. Kau mimpi je kata, ada kelawar di sini? Siapa percaya? Jangan gaduh. Ini bukan salah hakim. Salahkan saya. Saya yang berkeras nak periksa. Saya ada tanggungjawab jaga keselamatan kamu. Tanggungjawab. Apa kau nak jamin? Sekarang kau sendiri, nasib sendiri pun tak pasti. Nak jadi penyelamat pula? Jangan lawak. Nadia, macam mana kau cakap dengan CEO Sarah? Kau jangan lupa, siapa yang bayar gaji kau? CEO lagi. Ketika susah, pangkat tak berguna. Sekarang nyawa pun dah tak tentu. Siapa nak peduli kau? Dalam keadaan macam ni, kau masih nak tunjuk kuasa? Pada aku, kau cuma lawak. Aku belum selesai. Kira dengan korang berdua. Kalau aku selamat keluar, aku pasti serahkan bukti rasuah korang kepada polis. Biar korang habis hidup dalam penjara. Boleh hidup ke tak? Itu pun belum tentu lagi. Kita semua boleh ke tak? Nampak matahari esok? Itu pun belum pasti. Farid, kau baik simpan niat jahat kau itu. Sekarang bukan masa gaduh. Kalau nak keluar hidup-hidup, kita kena bersatu. Kalau tak, semua tak akan selamat. Masih tak ada isyarat. Hakim, macam mana aku ikut cakap kau? Sekarang ada dua pilihan. Sama ada tunggu sampai pagi. Bila siang, mereka akan balik ke sarang rehat. Baru kita keluar, lebih selamat. Atau, kita terus coba ke Bumbung. Mungkin ada isyarat di sana. Ke Bumbung? Itu bukan lebih bahaya ke? Telefon tiada isyarat. Itu karena stesen pemancar isyarat berhampiran telah rosak dan terganggu oleh taufan sayap hitam. Kalau kita berdiri di tempat tinggi, mungkin ada isyarat lemah. Sebelum ini semasa angin kuat, saya pernah cuba di sana. Tetapi kalau kita di Bumbung dan jumpa kelawar dengan Raja Kelawar, itu memang perkara berbahaya. Baiklah, tunggu sampai siang. Baru naik ke Bumbung. Keluar sekarang terlalu bahaya. Betul. Mungkin bila siang, ada orang akan jumpa kita. Lagipun kereta kita ada di pintu. Tapi, pasti sudah rosak teruk disebabkan kelawar. Kalau begitu, semua orang berehat dulu. Segala-galanya tunggu. Esok siang sahaja. Awak tak tidur? Awak tidurlah. Saya tak boleh tidur. Hakim, saya ada satu permintaan kecil. Apa? Saya terlalu penat. Bolehkah saya bersandar pada awak sekejap? Awak nak buat apa? Nak buat apa? Serahkan buku akaun itu. Lepas itu, biar saya puaskan dulu. Kalau tak, saya bunuh awak. Jangan buat sembarangan.
Hakim dan Nadia ada di sini. Dua akan masuk penjara kalau terus begini. Boleh tak kita keluar hidup pun tak tahu? Saya masih takut masuk penjara. Tolong, Berhenti. Ketua Eksekutif Sarah. Kenapa awak ada di sini? saya ingin ke tandas. Tak sangka dia mengikut saya diam-diam. Mahu rampas buku akaun saya lagi. Untung awak datang cepat. Kalau tak, dia dah. Hati-hati. Hakim, Saya okey. Abang. Kita bincang baik-baik. Aku nak bincang baik-baik dengan kau. Bincang baik-baik. Bincang baik-baik. Jangan pukul lagi. Saya salah. Pelak cili Sarah. Maafkan saya. Pelak cili Sarah. Maafkan saya. Hakim. Kalau pukul lagi, nanti jadi parah. Dengan orang macam dia, tak payah awak korbankan diri. Lepas kita keluar, kita lapor polis. Biarlah mahkamah yang hukum dia. Kalau kau buat hal lagi, aku takkan berlembut. Luka di leher awak tu, dicakar kelawar kan? Saya tak tahu. Mungkin masa di pintu tadi, kena cakar kelawar kecil. Tak apa pun. Alamak, dia mungkin dah dijangkiti kelawar. Hakim. Kena jangkiti kelawar. Apa jadi? Kelawar bawa banyak virus. Contohnya virus anjing gila. Sekali diserang, mesti mati. Selain itu, ada banyak virus ganas. Terutamanya kelawar mutan sini. Sekali kena cakar, tak rawat segera, cepat mati. Hakim, jangan nak takutkan saya. Nak takut kan? Kelawar sini ratus kali lebih bahaya daripada kelawar biasa. Sekali kena cakar, awak pun boleh tunggu mati. Hakim, awak mesti tolong saya. Saya tak nak mati, Hakim. Jauh dari aku, Ketua Eksekutif Sarah. Kita kena cepat keluar dari sini. Jangan duduk sama dia. Kalau tak, kita pun boleh dijangkiti. Ah! Cepat pergi. Jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku. Hakim. Cepat pergi. Hakim. Jangan buang aku. Nadia, cepat tarik aku naik. Nadia, kau buat apa? Masih tak nampak ke? Hari ini hari kematian kau. Sanggup halang rezeki aku. Korang dah lama berkomplot. Sayang. Aku memang orang pengurus Farid. Kau cuma penyelia kecil. Nak jaga banyak sangat buat apa? Memang cari mati. Bangunan ni tak lulus kualiti. Kalau ada masalah, kita semua masuk lokap. Kau pengurus projek, guna bahan binaan bermutu rendah, makan rasuah. Kau bukan saja langgar peraturan syarikat, kau dah lakukan jenayah. Aku beritahu kau. Di sini aku yang kuasa. Nadia, aku yang bawa kau masuk syarikat, beri kau jaga kualiti dan kewangan. Macam ni kau balas aku. Jawatan dia aku yang beri. Kau penyelia kecil, siapa kau nak halang? Hakim. Pergi mati senang-senanglah. Asalkan kau mati, tak ada sesiapa. Boleh ancam kami lagi. Kau tunggu sajalah di sini, jadi makanan kelawar. Sayang, kau patut mati dah lama. Korang akan dapat balasan. Hakim, tolong aku cepat. Hakim Zulkifli, awak tak nak selamatkan dia. Dia ini bekas kekasih awak juga. Dalam mimpi, dia pun buat macam tu pada saya. Lagipun, kami dah berpisah. Kalau awak tak tolong, dia mati. Tetapi, biar saya urus. Nadia, saya nak selamatkan awak. Abang Farid, awak yang paling baik. Alat pemadam api ni, rosak ke? Setiap tapak binaan diberhentikan. Awak nak jaga peralatan sini tak? Alat pemadam api kumpulan ini dah lama luput tarikhnya. Dulu nak dapatkan sogokan, beli produk tanpa piawaian. Inilah akibatnya. Awak potong kos bahan. Alamak! Ini Kelawar semakin banyak.
Depan dah tak ada jalan. Hakim, macam mana? Bukan. Tempat ni gelap sangat. Awak buang obor? Macam mana kita nak buat? Nyawa lebih penting atau obor? Awak gila ke? Kita buang obor? Macam mana nak keluar? Diamlah. Hakim, awak cakap. Apa sebenarnya kita kena buat? Nak keluar, cuma dua cara. Sama ada tunggu sampai siang, atau naik bumbung minta tolong. Tempat ini tak boleh duduk dah. Kawanan pelawar pasti akan balik lagi. Baiklah. Kalau begitu, suruh dia telefon minta tolong dari bumbung. Betul. Ketua Eksekutif Sarah. Tanggungjawab dia paling besar. Dialah yang patut ambil risiko. Cukup. Baik. Saya naik ke bumbung cari bantuan. Jangan dengar cakap mereka, Ketua Eksekutif Sarah. Mereka cuma nak pancing awak. Kejadian macam ni, tak ada kena-mengena dengan awak. Tidak. Mereka betul. Apapun, saya ketua eksekutif syarikat. Saya juga yang ajak datang tinjau. Saya pergi minta tolong. Saya ikut awak. Abang Farid, macam mana ni? Kalau mereka berjaya minta tolong, kalau kita keluar nanti, mesti masuk penjara. Tapi, kalau kita tak keluar pun, kita mati kat sini. Tak apa. Jadi, cuma kita boleh hidup keluar. Mereka, biarkan di sini. Masih tak ada isyarat. Saya pun tak ada. Atas bumbung pun tak guna. Macam mana sekarang? Ini alat komunikasi Pak Ismail. Ada fungsi kecemasan. Lebih baik dari telepon. Halo, halo, ada sesiapa? Dengar, tolong jawab. Ada sesiapa? Dengar tolong jawab. Kami perlukan bantuan. Masih tak boleh. Mungkinkah kita betul-betul terperangkap di sini? Jangan panik. Walaupun kita tak dapat hubungi luar. Hari pun nak siang. Kita turun dulu. Kami dari pasukan kawalan banjir bandar. Ada perlukan bantuan? Kami di tapak binaan nombor 96 Selatan Bandar. Ada banyak kelawar mutan. Kami perlukan bantuan. Kamu di mana? Kami di... Kami di tapak binaan nombor 96 Selatan Bandar. Terima, tolong jawab. Terima, tolong jawab. Habis bateri? Macam mana boleh jadi? Sikit je lagi. Jangan putus asa. Ada pengecas di bilik pengawal. Kita turun dulu, cuba lagi lepas cas penuh. Baik. Itu Raja Kelawar. Itu Raja Kelawar. Cepat, jom. Farid, buka pintu cepat. Kalau mati, awak pun takkan selamat. Tapi awak mati dulu. Hakim. Ketua Eksekutif Sarah pun akan mati bersama awak. Awak rasa gembira, kan? Jom, 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 cepat. Hakim, maafkan saya. Saya yang celakakan awak. Undur. Saya bunuh pasangan sayang ni. Lari cepat. Raja Kelawar ada di luar. Tunggu saya. Alamak. Alat komunikasi tertinggal di bumbung. Tengok. Kelawar dah mula bangun. Macam mana ni? Kelawar di merata tempat. Alat komunikasi pun hilang. Nak tunggu mati kat sini ke? Pergi ke parkir bawah tanah. Tapi parkir bawah tanah. Bukan sarang kelawar ke? Pergi sana bunuh diri saja. Duduk sini pun tunggu mati. Di parkir bawah tanah, ada laluan keselamatan. Keluar tapak binaan. Itu satu-satunya jalan keluar. Saya mengikut awak. Nadia, tolong saya. Nadia.
Hakim, Farid dah mati kena gigit kelawar. Saya tak nak mati. Bawa saya keluar. Sanggup masuk penjara pun tak apa. Tolong matikan lampu telefon awak. Nanti tarik lebih banyak. Kelawar. Saya ikut cakap awak. Asalkan jangan tinggalkan saya. Cepat jalan. Hakim, dua keras parkir bawah tanah ni. Tiba-tiba banjir. Kalau macam tu, tak kena patut kelawar pun. Kita lemas juga. Takkan. Ada papan sekatan banjir kat pintu masuk. Lagipun, hujan pun tak. Kita kena cepat keluar dari sini. Tempat ni tak selamat. Hakim, saya takut sangat. Kita takkan mati sini kan? Takut pun tak guna sekarang. Awak buat apa? Tak ada apa. Gatal sikit je. Tolong gulung lengan baju. Kan saya dah kata tak ada apa-apa. Jom kita cepat pergi. Bila awak kena calar, Ini bukan calar. Saya terjatuh je. awak tipu. Nadia, cepat beritahu. Bila kena patut kelawar? Ini sangat penting. Semalam, aku pun tak perasan. Bila sebenarnya, Rasanya masa sama. Dengan Farid kena cakar, sudah semalaman berlalu, awak tak perasan pun. dah aku cakap tak ada apa-apa pun. Kelawar di sini, bawa virus ganas. Masa pengeraman singkat, bukan rasa lain-lain tak selesa? Tak ada. Cuma gatal sikit. Ada rasa pening, demam, badan lemah tak bermaya? Dah aku cakap tak ada apa-apa. Tak habis-habis nak menyusahkan aku. Tak boleh. Mesti ikat awak. Nanti bila dah teruk, sudah terlambat. Hakim, sudah cukup belum? Aku dah minta maaf. Apa lagi awak nak? Diam. Sama ada ikat awak atau awak jalan sendiri. Jalan sendiri pun jalan sendiri. Aku pun tahu jalan. Hakim, betul nak biar dia jalan sendiri? Kalau tekan aku, tak salah. Dia baru awal peringkat. Nanti bila dah teruk, sudah terlambat. Dia jumpa kelawar. Jangan peduli dia. Tikus. Ada tikus. Besar gila tikus tu. Lalu depan saya. Bukan kelawar. Saya paling takut tikus. Kelawar pun ada. Kalau macam tu, saya ikut korang. Jalan sama-sama lah. Macam saya cakap tadi, sama ada diikat atau kau jalan sendiri. Ikatlah. Jangan kuat sangat. Sakitlah. Kau jalan depan. Buat suruh perempuan macam saya. Jalan depan, tak malu ke? Cepat sikit. Jauhi dia. Lama lagi ke? Kenapa tak sampai-sampai lagi? Nak sampai dah. Ada bawa air tak? Saya dahaga sangat. Tahan sikit lagi. Nak sampai dah. Dengar. Ada bunyi air. Air tu tak boleh minum. Kenapa tak boleh? Saya dahaga nak mati dah. Air ni tak tahu dari mana. Kalau dah kotor, kau minum nanti jatuh sakit. Sakit pun sakit lah. Bukan lama lagi saya nak keluar. Lepaskan saya dulu. Lepas saya minum, ikat baliklah. Tak boleh. Lepaskan saya. Nadia, kau... Mata kau. Lepaskan saya, cakap. Baik. Kalau tak bagi saya minum air, saya akan minum darah korang. Lari. Korang tak boleh lari. Jadilah makanan aku. Ada apa dengan Nadia? Penyakit anjing gila. Dia akan hisap darah macam kelawar. Dia dah gila. Aku tak lagi pantas dekatnya. Awak pergilah. Biarlah aku uruskan dia. Awak boleh ke uruskan dia? Cepat pergi. Awak ingat boleh halang aku? Hari ini tidak siapa boleh lari. Awak cari maut. Nadia, tenangkan diri. Semua ini salah awak. Kalau bukan sebab awak datang periksa, mana mungkin aku jadi beginilah. Lepaskan. Mari kita keluar. Semuanya akan baik. Aku beritahu awak, sudah terlambat. Aku bukan saja nak hisap darah awak, malah nak makan daging awak.
Hai binatang, berani halang rancangan aku? Nadia memang dah gila. Dia berani pula langgar Raja Kelawar. Jangan pedulikan dia. Dia dah tiada harapan. Sekarang kita kena cari pintu keluar. Jom. Jangan datang, cepat pergi. Kalau tidak, tiada siapa akan hidup. Pergi. Kalau tidak, tiada siapa akan hidup. Pergi. Jangan balik, cepat pergi. Kalau tidak, tiada siapa akan hidup. Cepat pergi. Awak tunggu sajalah di sini untuk jadi makanan kelawar. Sayang, patut dah lama. Kamu akan dapat balasan. Dulu tak dapat selamatkan Ketua Eksekutif Sarah. Kali ini mesti selamatkan dia. Ketua Eksekutif Sarah, jangan berputus asa. Aku datang selamatkan awak. Hakim. Tengok. Sudah selamat. Mereka tak akan kejar lagi. Hakim. Lepas ini, jangan panggil saya Ketua Eksekutif Sarah lagi. Panggil Sarah saja. Awak bos saya. Ada hierarki. Tak patut langgar adat. Tadi kalau awak tak tolong, nyawa saya dah tak ada. Tak perlu nak kisah sangat hal itu. Kalau awak izinkan, saya terima saja. Sarah. Sarah. Awak tadi ada peluang untuk lari sendiri. Kenapa masih nak selamatkan saya? Hanya kerana saya bos awak? Tak ada sebab lain ke? Kalau bukan panggil bos, nak panggil apa? Mulai sekarang, awak jadi timbalan ketua eksekutif syarikat. Dan jadi teman lelaki saya.